أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang sentiasa dicari-cari oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita
sentiasa dikurniakan rahmat, keampunan dan juga keberkatan di dalam majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk sentiasa duduk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beramal dengan ilmu dan orang-orang yang menyampaikan ilmu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pada petang ini kita sambung daripada perbincangan hadis yang ke-19, iaitu perbincangan tentang meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sebelum ini kita telah ulas sedikit tentang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih." Dan jika kamu memohon pertolongan, jika Allah Subhanahu Wa Taala memberi bantuan kepada kamu, maka fala ghaliba lakum, maka tidak ada seorang pun, mana tidak ada sesiapa pun yang boleh mengalahkan kamu. Wa in yakhzulkum, tetapi sekiranya kamu sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala biarkan kamu, ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan bantuan pertolongan kepada kamu, maka siapakah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bagi bantuan kepada kamu? Iaitu apabila kita nak memohon bantuan daripada Allah kita mohonlah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Dengan syarat dalam hati kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menguasai hati-hati hamba. Bila kita minta, bila kita berasa kesusahan, jadi kita nak supaya orang yang kita berhutang, maknanya kalau kita tak mampu nak bayar, kita mintalah orang yang kita berhutang dengan tu supaya lembut hatinya untuk memberi tangguh kepada kita. Macam itulah juga. Yang ni apabila kita ada perkara-perkara yang kita perlu minta bantuan, maka kita kena minta bantuan kepada Allah. Allah Ta'ala yang memegang hati-hati hamba, hati-hati manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang akan mengilhamkan kepada seseorang hamba itu untuk membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Mana bantuan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala boleh buat dengan macam-macam cara. Tetapi syaratnya kita kena minta pada Allah. Tapi kalau kita tinggalkan minta pada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlepas diri daripadanya, iaitu Allah Ta'ala tak beri bantuan pada kita, maka siapa dah yang akan bagi bantuan pada kita? Iaitu setiap hamba itu hendaklah kembali kepada penolong yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia kena minta pada Allah dengan penuh keyakinan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang penyelesai masalah dia. Allah Ta'ala lah yang boleh bantu dia. Dialah pemberi dan penghalang. Allah Ta'ala yang maha memberi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menghalang. Allah Ta'ala yang penghalang daripada memberi. Iaitu untuk supaya Allah Ta'ala itu memberi bantuan kepada kita, maka hendaklah kita meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengurniakan nikmat, pengurnia nikmat dan kelebihan semuanya. Ya dzal manni wal ya dzal fadli wal ihsan.
Dialah yang mempunyai segala kurnia, yang mempunyai segala sifat ihsan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya tempat pergantungan setiap hamba. Allah Ta'ala lah yang mencukupkan keperluan sehingga tidak berhajat kepada selain Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang boleh buat segala-galanya. Maka sebab itulah kita perlu minta tolong, minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mampu untuk berikan pertolongan, yang mampu untuk berikan bantuan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk ni tak mampu untuk buat apa-apa, melainkan ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal, iaitu yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan segala keperluannya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan mencukupkan keperluannya. Mana apa orang yang meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghampakan harapannya. Allah Taala akan cukupkan, Allah Taala akan sempurnakan keperluan dia. Maka oleh kerana itu, dia hendaklah dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perkara. Dalam segala apa kerja buat yang kita nak buat, apa perkara yang kita nak laksanakan, maka tawajuh kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena sentiasa menghadapkan wajah kita. Tawajuh ini maksud dia hadapkan tumpuan hati kita, wajah kita maksud tumpuan hati kita hanya kepada Allah. Harapan, permohonan, semuanya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah, akan dikau juga kami memohon pertolongan. Iaitu bila kata iyyaka na'budu, apabila diletakkan maf'ul bihi di hadapan iyyaka, kalau ikut asalnya, persusunan asal bahasa Arab itu, dia mesti fa'il dan maf'ul. Maksudnya kalau kata jumlah fi'liyah kalau dalam bahasa Arab, maka mesti dia letak fa'il, itu fa'il dan maf'ul. Kalau kata fa'il mudhari', macam tu juga. Na'budu, maknanya kami menyembah, dan selepas dia baru datang dia punya kesan daripada perbuatan, pelaku perbuatan, dan juga dia punya yang menerima kesan daripada perbuatan tersebut. Maka kat sini na'budu asalnya na'buduka, tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala membawa iyyaka, iaitu didatangkan dulu barulah datang na'budu. Itu menunjukkan sesuatu penekanan, dibanding kata nak beritahu apa, iyyaka na'budu, hanya kepada, akan dikau kami sembah, maksudnya hanya kepada engkau lah kami sembah. Kami tidak ada sembahan kami hanyalah kepada engkau. Engkau lah tempat kami memohon segala, menghadapkan diri, tawajuh kami hanya kepada engkau. Akan dikau kami sembah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau juga kami meminta pertolongan, iaitu hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan, kami memohon bantuan. Di sini dalam surah Al-Fatihah hari-hari kita baca, yang mana dalam surah ini kita mengikrarkan dengan lidah kita bahawa hanya kepada Allah lah tempat kita mengharapkan pertolongan, tempat kita minta bantuan daripada
daripadanya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari ini oleh kerana kelemahan iman kita, maka kita lupa ikrar kita dalam semayang kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kita iyyaka na'budu, tapi iyyaka nasta'in tu kita bila kita rasa susah, kadang-kadang oleh kerana lemahnya iman kita, kita tak tawajuh pada Allah Ta'ala dulu. Bahkan kita tawajuh kepada selain daripada Allah. Maka sebenarnya apabila berlakunya sesuatu perkara pada kita, kita susah, kita berada dalam kesusahan, berada dalam kesempitan, sepatutnya benda yang pertama kita kena hadap ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya perkara yang pertama kita kena minta ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kosongkan hati kita, melainkan kita kena hadapkan hati kita, wajah kita, jiwa kita hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita membenarkan apa yang kita ucapkan dalam suratul Fatihah tadi. Maka kita kena letakkan perkara yang pertama apabila kita berada dalam kesusahan, apabila kita memerlukan sesuatu bantuan, maka kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dahulukan meminta kepada Allah. Jangan kita minta kepada selain daripada Allah. Jangan kita tawajuhkan permohonan bantuan itu kepada selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu dia memohon bantuan, apabila seseorang itu meminta pertolongan, maka sebenarnya dia sedang mengiktiraf bahawa diri dia lemah, bahawa diri dia memerlukan. Dia sedang mengakui bahawa diri dia terpaksa meminta. Maknanya lemah lah. Apabila bila dia mengiktiraf kelemahannya, maka sepatutnya pengiktirafan kelemahan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa diri lemah, hina itu hanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kehinaan dan kelemahan. Apabila kita minta bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada selain daripada Allah Taala, maka sesungguhnya kita telah mengiktiraf kehinaan kita di hadapan makhluk. Kita telah mengiktiraf kelemahan kita di hadapan makhluk. Sedangkan makhluk juga lemah. Makhluk juga tak mampu untuk buat apa-apa. Yang sepatutnya kita mengiktiraf kelemahan, mengiktiraf kehinaan kita adalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila memohon bantuan itu bererti menzahirkan kelemahan, keperluan dan kemiskinan orang yang meminta. Maknanya bila satu orang tadi dia meminta, dia mendesak-desak, maka dia sesungguhnya dia telah jatuhkan air mukanya di hadapan selain daripada Allah Ta'ala. Maka apabila dia penghinaan dan merendah diri ini tidak layak dilakukan melainkan hanya kepada Allah. Di hadapan Allah Ta'ala sahaja yang perlu kita hina diri kita. Tak sepatutnya kita hina diri kita di hadapan selain daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab mereka manusia ini sama saja macam kita. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh. Tidak akan mampu untuk buat apa-apa. Apa sahaja bantuan yang didapati sebenarnya hakikatnya adalah daripada Allah Taala. Maka menghina diri ini hanya boleh dilakukan di hadapan Allah Ta'ala sahaja. Sebenarnya itulah merupakan hakikat ibadah, pengabdian diri. Maknanya merendahkan diri dengan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu hakikat ibadah. Hakikat ibadah ini tak boleh buat untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ia dilakukan kepada selain daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah kerendahan dan penghinaan yang tidak berfaedah. Mana kalau kita buat perkara tersebut, kita rendahkan diri kita di hadapan manusia yang lain,
Mana kita menghina diri kita di hadapan manusia yang lain, di hadapan makhluk, maka sebenarnya itu adalah kerendahan dan penghinaan yang tidak memberi faedah kepada kita. Apabila kita rendah diri di hadapan Allah, maka itu satu kemuliaan. Kita menghina diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan satu kemuliaan bagi hamba. Tetapi apabila kita menghina diri di hadapan manusia, maka itu adalah penghinaan yang sangat-sangat teruk. Penghinaan yang tak bagi faedah langsung pada kita. Tidak ada faedah langsung di hari akhirat. Meminta pertolongan juga merupakan satu pengiktirafan terhadap kekuasaan orang yang diminta pertolongan. Mana kita minta bantuan kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, maka seolah-olah kita iktiraf orang tu boleh buat segala-galanya. Maka kita iktiraf orang yang diminta pertolongan itu untuk menunaikan permintaan tersebut dan memenuhi kehendaknya, atau mendatangkan apa-apa manfaat kepadanya ataupun menolak kemudaratan daripadanya, iaitu memohon bantuan. Maka ada ulama yang mengatakan apabila memohon bantuan itu terhadap perkara yang luar daripada, biasanya perkara tersebut hanya boleh dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, maka itu adalah satu, dia mengiktiraf selain daripada Allah Ta'ala mampu untuk buat apa-apa, mampu untuk membuat segala-galanya. Maka sedangkan perkara tersebut adalah menyalahi daripada keyakinan akidah yang betul. Jadi apabila satu orang tadi dia meminta bantuan untuk tunaikan permintaan dia supaya orang yang diminta itu tunaikan kehendak dia, maka menunjukkan dia iktiraf orang tersebut mampu untuk buat segala-galanya. Kesemua ini tidak akan mampu dilakukan melainkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang boleh tunaikan permintaan kita. Segala permintaan manusia Allah Ta'ala boleh tunaikan. Dan Allah Ta'ala boleh penuhi semua kehendak manusia mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala sahaja yang boleh datangkan manfaat dan boleh menolak kemudaratan. Sedangkan selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa pun tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menggerakkan satu ruas jari pun itu perlu pada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta kepada manusia akan menyebabkan kehinaan bagi kita. Tapi kalau kita minta pada Allah, maka dia akan memberikan kemuliaan bagi hamba tersebut. Siapa yang menyangka bahawa semua itu juga dimiliki oleh selain daripada Allah, maka ia akan menemui kegagalan dan kerugian. Kalau satu orang tu yakin selain daripada Allah Ta'ala boleh buat macam-macam perkara, boleh buat segala-galanya, maka dia akan kecewa dan dia akan gagal dan dia juga akan rugi. Dia rugi masa dia rugi tenaga dia. Minta kepada sesuatu yang tak boleh nak melepaskan kesusahan dia. Minta kepada seseorang yang tak boleh nak sempurnakan keinginan dia. Sesiapa yang menuntutnya daripada manusia, maka dia telah meletakkan harapannya kepada tiang yang rapuh. Seperti mana sebatang pokok yang telah mati, yang mana nampak dia cantik tapi dalam dia dah tak ada apa-apa. Satu orang dia sandar, dia mengingatkan pokok tadi boleh menjadikan tempat sandar dia, menjadikan kerehatan dia. Tetapi pokok tadi bila disandar terus pecah, terus rapuh, terus tumbang. Macam itulah satu orang yang minta bantuan kepada selain daripada Allah, minta bantuan kepada manusia. Yang ini dalam keadaan dia yakin manusia itu boleh selesaikan masalah dia. Maka sebenarnya dia telah letakkan harapan dia kepada satu tiang yang rapuh, satu pohon yang telah reput. Dia takkan mampu untuk tunaikan hajat kita.
tak mampu untuk tunaikan segala permintaan kita. Yang boleh tunaikan segala hajat dan permintaan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh beri kita bantuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Wa iyyamsaskallahu bidurrin, sesiapa yang Allah Taala jika Allah Taala menimpakan kepada kamu dengan sebarang kemudaratan. Jika Allah Taala timpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, tidak ada yang dapat menyingkapnya, tak ada yang dapat mengalihkan kemudaratan tersebut, illahu, melainkan dia sahaja. Sebagaimana Allah Ta'ala yang beri kemudaratan kepada seseorang, dia sahaja yang boleh mengangkat kemudaratan tersebut. Wa in yuridka bi khairin, dan jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kamu, kebaikan untuk kamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada siapa yang dapat menolaknya. Tak ada siapa yang dapat menolak pemberiannya. Maknanya bila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada seseorang, maka tak ada siapa pun boleh halang kebaikan itu sampai kepada orang tersebut. Jadi kalau Allah Ta'ala nak kebaikan pada kamu, maka tak ada siapa pun boleh halang kebaikan itu daripada sampai kepada kamu. Dia tak akan tersalah alamat. Maknanya bila kita minta pada Allah, Allah Ta'ala bagi kebaikan itu pada kita, maka kalau Allah Ta'ala dah tetapkan kebaikan itu pada kita, maka tak ada siapa boleh halang kebaikan itu daripada sampai pada kita. Maknanya kita pasti akan dapat. Maknanya bila kita ditimpa sesuatu kesusahan, yang mana kesusahan itu hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang boleh hilangkan kesusahan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita perlu sentiasa memohon bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh membantu kita. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, iaitu rahmat, iaitu apabila Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepada manusia. Apa sahaja yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada manusia, fala mumsika laha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Fala mumsika laha, kata la nafi jinsi, maknanya tidak ada sesuatu zat yang boleh menghalang. Siapa sahaja pun tak boleh halang untuk kebaikan itu dan rahmat itu sampai kepada manusia. Tak ada siapa pun boleh tahan. Wa ma yumsik, tetapi apa sahaja yang ditahan oleh Allah Ta'ala, apa sahaja yang Allah Ta'ala tahan, apa sahaja perkara yang Allah Ta'ala tahan daripada sampai kepada manusia, fala mursila lahu min ba'dih, maka tidak ada satu orang pun yang boleh menyampaikan. Bila Allah Ta'ala tahan apa sahaja yang Allah Ta'ala tahan daripada sampai pada manusia, maka tak ada satu orang yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Maknanya tak ada siapa pun yang mampu untuk lepaskan benda yang ditahan tersebut. Tak ada siapa pun yang boleh lepaskan benda yang ditahan tersebut. Maknanya selain daripada Allah Ta'ala tak mampu untuk buat apa-apa. Bila Allah Ta'ala tahan, maka tak ada siapa boleh lepaskan. Tapi kalau Allah Ta'ala memang nak bagi, tak ada siapa pun boleh tahan. Buatlah macam mana perancangan pun, nak tahan kebaikan daripada sampai kepada seseorang, maka takkan siapa pun boleh tahan. Memang akan bila Allah Ta'ala telah tetapkan ianya,
ianya akan sampai, maka ia akan tetap akan sampai. Oleh itu, oleh kerana itulah selepas Nabi SAW mengucapkan, "Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah." Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang kata wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Di sini baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung kenyataan tadi, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, menyambung dengan sesuatu perkara yang mana memohon pertolongan dan memohon bantuan itu ianya ada kaitan dengan keimanan. Satu, beriman dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dengan qada dan qadar. Maknanya ianya berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya beriman dengan qada dan qadar melahirkan ketenangan dan ketenteraman. Setelah meyakini penjagaan dan bantuan Allah Ta'ala, dan setelah bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Maksudnya bila keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita, maka seseorang mukmin tidak akan mempedulikan rancangan yang diatur ataupun yang akan dilakukan oleh makhluk. Maka bila keimanan dia, keyakinan dia kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat ketenangan. Dia akan rasa tenang, dia akan rasa tenteram. Sebab apa? Dia yakin yang buat segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang buat segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak akan peduli apa sahaja makar, apa sahaja rancangan jahat yang dibuat oleh makhluk untuk merosakkan dia, maka dia tidak akan rasa takut. Maka dia tak akan peduli apa perancangan makhluk. Sebab apa? Dia yakin pada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan yakin bahawa kebaikan dan bencana adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalaulah seluruh manusia berhimpun untuk bagi kebaikan, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Seorang mukmin, maknanya dia akan yakin kebaikan dan bencana adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebarang manfaat, kemanfaatan dan kemudaratan adalah tertakluk kepada kehendaknya. Dia akan menyebabkan apa? Dia menyebabkan hati ni akan tenang tenteram. Takkan rasa gundah gulana, takkan rasa takut. Takkan rasa takut. Sebab apa? Dia yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya manfaat mudarat itu datang daripada Allah. Maknanya makhluk tak mampu untuk buat apa-apa. Makhluk di alam ini tak memiliki apa-apa pun. Maknanya dia meletakkan keyakinan sepenuhnya hanya kepada Allah. Dia meletakkan segala-galanya atas ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semua perkara adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul kullum min indillah.
Maknanya apa segala perkara itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang beri manfaat, yang bagi mudarat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia menjadi sebab untuk mereka mendapat balasan baik ataupun azab. Manusia ni adalah apa, sebab saja, asbab. Maknanya manusia dia tidak boleh memberi kesan. Dia ghair muassir bizzat. Mereka ni manusia selain daripada Allah, segala makhluk selain daripada Allah Ta'ala tidak boleh memberi kesan. Tidak boleh memberi kesan. Yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia dia boleh jadi sebab sahaja. Manusia ni dia boleh jadi sebab untuk mereka mendapat balasan baik. Maknanya orang yang menjadi sebab kepada dia buat kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Maknanya kalau kata dia ni yang yang menyebabkan. Makna bagi tahu apa? Dia ni bukan asal. Yang bagi balasan baik adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menjadikan seseorang itu baik adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala boleh wujudkan dengan sebab. Allah Ta'ala boleh wujudkan dengan berlawanan dengan sebab. Dan Allah Ta'ala boleh wujudkan dengan tanpa sebab. Maknanya Allah Ta'ala boleh buat mengikut keinginan dan kehendak Allah Ta'ala. Tak berhajat pada sebab. Adapun yang berlaku sunnatullah, maka Allah Ta'ala boleh buat sesuatu benda tu dengan sebab. Ini kalau kata satu orang tu berhimpunnya seluruh manusia untuk bagi manfaat pada kamu, maka lam yanfa'uka illa bi syai'in. Dia kata wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahawasanya umat itu, seluruh manusia, kalaulah mereka berhimpun untuk memberi manfaat, untuk mendatangkan sesuatu manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka, dan mereka tak akan mampu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, illa bi syai'in, melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kamu. Maknanya segala perkara yang sebenarnya berlaku atas ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita dapat manfaat pun, sebenarnya manfaat itu datang daripada Allah. Kalau seluruh manusia berhimpun untuk menjadikan kamu ni satu orang yang unggul, kalau seluruh manusia berhimpun untuk muliakan kamu, kalau Allah Ta'ala tak ingin kamu mulia, maka kamu tetap takkan mulia. Kalau Allah Ta'ala, kalau seluruh manusia berhimpun untuk menghina kamu, tetapi Allah Ta'ala menetapkan kamu mulia, maka kamu tetap akan mulia. Nak bagi tahu apa? Segala kemanfaatan dan kemudaratan ini berlaku atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Adapun manusia itu dari segi zahirnya, yang kita nampak, dia hanyalah sebab sahaja. Contoh, semua orang datang bawa hadiah kepada kita. Maka sebenarnya kebaikan itu, mereka datang bawa hadiah itu sebenarnya Allah Ta'ala yang gerakkan hati mereka untuk datang berikan manfaat kepada kita. Maknanya manfaat itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka hanyalah sebab sahaja. Betul juga. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in. Kalaulah mereka berhimpun untuk mendatangkan sesuatu kemudaratan kepada kamu, lam yadurruka, maka mereka takkan dapat datangkan kemudaratan itu kepada kamu, melainkan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kamu, yang telah tetapkan ke atas kamu. Jadi contoh, kalau suruh manusia berhimpun
untuk datangkan, untuk apa? Untuk menyusahkan kamu, untuk menyebabkan kamu susah. Maka kamu takkan dapat kesusahan melainkan sekiranya kesusahan itu Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kamu. Allah Ta'ala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan wa in yamsaskallahu bidurrin, jika Allah Ta'ala menimpakan kemudaratan kepada kamu, maka tak ada siapa pun yang boleh menyingkat kemudaratan itu melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Wa iyamsaska bi khairin, jika Allah Ta'ala memberikan sesuatu kebaikan pada kamu, maka dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buat segala-galanya, kemudaratan, manfaat, mudarat, hanya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dialah yang menentukan segala-galanya. Dialah yang menentukan segala-galanya. Segala perkara akan berlaku mengikut ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk datangkan sebarang kesusahan yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Maknanya kalau benda tu Allah Ta'ala tak tetapkan, kalau benda tu Allah Ta'ala tak berkehendak berlakunya dia, maka perkara tersebut takkan berlaku pada kamu. Maknanya kalau orang nak susahkan kamu, tapi dalam ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala, kamu tidak akan dapat kesusahan tersebut, maka sekali-kali kamu takkan ditimpa kesusahan. Begitulah juga kalau orang datang, orang nak memberi manfaat kepada kamu, tetapi perkara tersebut Allah Ta'ala tetapkan kamu takkan dapat manfaat daripada perkara tersebut, maka buatlah macam mana keadaan pun, maka kamu tetap takkan dapat manfaat tersebut. Jika kamu, bahkan Allah Ta'ala akan melindungi kamu daripadanya. Begitu juga apabila seseorang ingin memperdayakan kamu dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, apa yang diingininya itu tidak mungkin terlaksana sekiranya Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Maknanya setiap sesuatu mana perlu datangkan dalam keyakinan kita, setiap sesuatu itu berlaku atas dasar kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendakkan sedemikian, dan Allah Ta'ala tak menetapkan berlakunya sesuatu perkara, maka apa pun tidak akan terjadi. Ma asabaka min hasanatin ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin fil ard, tidaklah berlaku sesuatu bencana pun di atas muka bumi ini. Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kamu sendiri. Maka tidak adalah sesuatu pun yang menimpa diri kamu. Sama ada kata ma asaba min musibatin, tidaklah berlakunya sesuatu bencana di atas muka bumi, dan juga termasuklah juga tidak akan berlaku sesuatu kebaikan pada kamu di atas muka bumi dan juga pada diri kamu, illa fi kitabin, melainkan ianya telah tertulis di dalam kitab. Illa fi kitabin, melainkan telah tertulis perkara tersebut di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. Benda perkara tersebut memang Allah Ta'ala dah tetapkan. Dah ada tertulis dah qada itu. Dah tertulislah qada dan qadar itu sebelum kami ciptakan. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan dia. Maknanya tak akan berlaku sesuatu perkara pun di atas muka bumi ini maupun pada diri kamu sendiri, melainkan ianya telah tertulis.
di dalam qada, di dalam dalam kitab, dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang mana dari dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala perkara yang berlaku itu sebenarnya Allah Taala dah tetapkan dah. Kebaikan, baik buruk, kata syaqiyun aw sa'idun, segala mana dia celaka ke ataupun dapat menjadi orang yang bahagia ke, semuanya telah pun tertulis dalam buku kitab yang Allah Taala tetapkan. Mana dalam Lauhul Mahfuz Allah Taala dah tetap dah. Semua takdir-takdir itu telah ditulis. Takdir-takdir itu telah tertulis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dan lain-lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in haqiqatun." Inna likulli syai'in haqiqatun. Ataupun haqiqatan. Kalau yang betulnya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Bagi setiap sesuatu perkara ada hakikatnya. Maknanya contoh macam manusia. Manusia ni ada hakikatnya. Apakah hakikat insan? Hakikat insan ialah hayawanun natiq. Hayawanun natiq, iaitu haiwan yang boleh bertutur. Itulah hakikat insan. Apa dia? Contoh ada hakikat solat. Hakikat solat ialah sesuatu perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Okey, itulah hakikat solat. Ini setiap perkara, sama ada benda tersebut benda agama ataupun benda tersebut bukan benda agama, setiap benda itu dia ada dia punya hakikat dia. Maka termasuk jugalah hakikat iman. Dia termasuklah juga hakikat iman. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman, dan tidaklah seseorang hamba itu mencapai hakikat iman yang sempurna hatta ya'lama, sehinggalah dia meyakini. Kat sini ya'lama memberi makna yakin. Kata dia memberi makna kata ayqana yuqin. Yuqin. Dia memberi makna yakin. Sehinggalah dia meyakini bahawasanya ma asabahu, bahawasanya apa yang telah ditetapkan untuk terkena kepada dirinya, apa yang telah ditetapkan akan menimpa dirinya, lam yakul liyukhti'ahu, maka sekali-kali perkara tersebut tidak akan terlepas daripadanya. Maksudnya dia tak akan tersasar. Kalau benda tu nak berlaku pada dia, maka tetap akan berlaku pada dia. Dia tak akan tidak akan ada yang dapat menghalang daripada benda tersebut berlaku pada dirinya. Annama asabahu lam yakul liyukhti'ahu. Yakni dia meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Apa yang telah ditakdirkan untuk tidak terkena kepada dirinya, maka sekali-kali perkara tersebut tidak akan menimpa dirinya. Benda yang akan berlaku pada dirinya, tak ada siapa pun yang boleh menolak. Pasti akan kena pada dia. Dia tak akan tersasar.
Wama akhta'ahu, benda yang tidak akan berlaku, tidak akan kena pada diri dia, maka dia sekali-kali tak akan kena. Nak bagi tahu apa? Orang takkan sampai, seseorang itu takkan sampai kepada hakikat iman yang sempurna sehinggalah dia meyakini takdir. Sehinggalah dia yakin dengan takdir. Sehinggalah dia boleh, orang kata apa? Sehinggalah dia boleh memahami takdir, memahami dan meyakini takdir. Maka itulah hakikat iman yang sempurna, iaitu beriman kepada Allah. Maknanya dia beriman kepada Allah, dia meyakini hakikat iman. Dia beriman dengan sebenar-benarnya pada Allah Ta'ala dan beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda SAW, dan juga dia menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dirinya. Maknanya nak dapat hakikat iman, yang sempurna, ialah mesti dia memahami takdir. Selagi mana dia tidak boleh berdamai dengan takdir, maka selagi itu dia tak sampai kepada hakikat iman yang sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita telah baca, apa yang kita bincangkan pada petang ini, ianya sedikit sebanyak memberi penjelasan kepada kita, terutamanya dengan sentiasa kita usahakan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buat segala-galanya hanya Allah, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat hanyalah kepada Allah, hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh kita untuk sentiasa meyakini takdir, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana apabila satu orang tadi dia berdamai dengan takdir, maka tidak akan timbul dalam hatinya kerisauan dan ketakutan. Bahkan akan datang ketenangan dan ketenteraman hati apabila seseorang tadi dia meyakini takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ustaz, nak buka soalan? 5 5 minit. 5 minit, silakan. Dalam masa 5 minit daripada sekarang. Siapa nak tanya? Silakan. Start offer. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Kalau saya nak tanya Ustaz, takdir tu Allah tentukan. Bolehkah kita ubah takdir tu Ustaz? Dengan doa ke? Dengan sembahyang, solat ke? Dengan minta ampun ke? Macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okay. Kenaan takdir. Takdir ni, dia ada satu dipanggil takdir mubram. Satu lagi takdir mu'allaq. Takdir, mana yang dipanggil takdir, hakikat takdir yang sebenar ialah takdir mubram. Iaitu takdir yang Allah Ta'ala dah tetapkan, yang mana ianya takkan terpadam. Seperti mana dalam ayat yang petikan hadis yang akan datang, dia kata rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Benda ni kita akan bincang pada minggu depan. Tetapi maknanya ada takdir yang sebenar memang dia tak boleh ubah. Tetapi ada pun dipanggil takdir mu'allaq. Takdir ni maknanya Allah Ta'ala dah tak contoh umur satu orang. Dia umur dia 70 tahun. Pada takdir mubramnya umur dia 70 tahun. Tapi takdir mu'allaq dia bergantung kepada amalan yang dia buat. Maknanya contoh kalau kata dia tapi takdir yang mana dia kalau kata meninggal pada umur 70 tahun tu memang dah tetap lah. Tapi amalan-amalan yang dia buat tu mungkin akan menyebabkan
umur dia bertambah pada takdir muallak dia. Yang ni nak perbahasan yang panjang. Nanti insya-Allah pada penerangan Rufi'atil Aqlam nanti kita akan bahaskan insya-Allah. Sebab dia panjang sikit pembahasan ni. Okey, silakan. Okey, satu lagi soalan. Baik, kalau tak ada, kita tutuplah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas pencerahan hadis hari ini, syarah hadis kita hari ini, masya-Allah. Meyakini dengan takdir daripada Allah, bersabar atas takdir yang Allah telah tentukan dan berdamailah dengan takdir, masya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat satu ilmu, mendapat ibrah dengan apa yang Allah telah takdirkan kepada kita, kita kena redha, masya-Allah. Semuanya ada kebaikan, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada hari ini. Saya buat iban sikit Ustaz. Hari ini istimewanya kita ada daurah Isra' Mi'raj, membumikan perjalanan langit. Sesi yang pertama pada pukul 8.30 malam hingga pukul 10 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Jadi jangan lupa sama-sama ada beritahu kawan-kawan, jiran, saudara mara semualah berada selepas solat maghrib nanti. 8.30 malam kita bermula daurah Isra' Mi'raj, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan daurah yang kami sediakan pada malam ini dan di sesi yang kedua dan ketiga seterusnya nanti, insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.